kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli tata masjid, dan yang dimuliakan seluruh para ulama, ustaz-ustaz, ustaz-ustaz, seterusnya para tuan haji, perempuan hajah, dan seterusnya para muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang mana saban hari setiap tahun masjid ini sentiasa ada perubahan dalam arti kata dari segi sarana orangnya dan imannya, Islamnya kuat dalam masjid ini. Sehingga tak curi seolah sembahyang di muka. Ini yang dikatakan masjid yang diasaskan ataupun yang direncanakan ataupun yang dirancang atas dasar nak jadikan diri kita, jemaah kita orang bertakwa pada Allah. Bukan atas dasar nak untuk ni ramai-ramai jadi boleh buat duit. Boleh buat duit ni. Apabila jawatan kuasa dia menguasai kawasan yang dia kuasai, contoh Masjid Surau, tapi dengan niat nak buat duit, dapat duit. Dapat duit raya lah. Kita tengoklah pihak jawatan kuasa kan. Kalau dia nak macam duit, dia dapat duit. Tapi oleh kerana kita merancang ini, ibadat ini kerana nak bertakwa kepada Allah Ta'ala, nak sampai ke rahmat Allah. Allah ni tak jemu-jemu memberi rahmat kepada kita siang dan malam, dulu sampai ke mati, masuk dalam kubur bila syurga dan dapat rahmat Allah. Kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena amalkan sifat atau nama Allah Ar-Rahman, iaitu kita berusaha supaya amalan kita buat ini atau program ibadat mengaji dan mengajar ni, supaya kita nak mentegur diri kita, nak muhasabah diri kita, supaya dengan lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bersyukurlah nikmat yang Allah bagi. Nikmat Islam, nikmat iman yang Allah bagi, kita nak benda tu dapat ditegakkan dalam negara ini. InsyaAllah Allah akan bagilah, tak apa lagi. Kita akan dapat mengasahlah tuan-tuan bahawa hukum hudud itu dapat dilaksanakan dalam negara ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita duk mengaji, belajar ni, saya mufadimah dengan penyakit tu. Penyakit orang menuntut ilmu ada 3 jenis. Tiap-tiap malam mengaji ni, kami pun tiap-tiap malam tazkirah. Malam ni tak begitu uzur, tak dapat datang. Jadi saya yang ganti. Tak apa tuan-tuan terima tak terima sebulan lah, tapi kena buang penyakit 3 ni. Ada 3 penyakit yang sering dideritai. Dideritai maknanya bukan nak sangat benar berlaku, tapi dia nak berlaku juga kat kita. Mana barang siapa yang menghidap penyakit ni, maka dia akan binasa. Itu dia. Kita dah ada ikut sunnah Nabi, kun aliman tahu ta'aliman tahu mustami'an. Kita ikut dah. Wala taqur rabi'an fatahli. Kita ikut dah. Kita mengajar, kita belajar, kita mendengar. 3 kita buat. Kita sayang lagi kepada orang yang 3 perkara. Kalau yang kelima binasa, kita dah buat dah. Tapi dengan 4 perkara kita dah buat. Penyakit ni tu ada. Kita binasa juga dah. Kita binasa. Itu semoga kita selamat tuan-tuan daripada 3 penyakit. Di antaranya tuan-tuan, penyakit ni tuan-tuan memang dia menyerang orang main masjid surau kan, iaitu penyakit riak. Riak ni ada 2. Dia panggil syirik khafi. Syirik yang nyata, syirik yang tak nampak, riak.
Riak dalam menuntut ilmu dan riak dalam berdakwah. Ini dua-dua kena ni. Yang nak berdakwah, nak ajak orang lupa kepada Allah supaya ingat ke Allah pun dia boleh kena penyakit ni. Hak yang nak dengar pun boleh kena penyakit ni. Iaitu apabila kita melaksanakan mengaji dan mengajar ini kerana yang lain daripada Allah. Kita tu kata apa Ustaz kata kat kita tadi, elok. Yang Ustaz pula baca ayat Quran elok. Baca hari Nabi hak besar-besar tu, hak yang panjang-panjang tu. Saja apa nak buat kata pula. Ada dua tu. Apa nak buat kata, apa tu guru kata. Dia dua tu tuan, itu riak nama. Maka cukup payah tuan-tuan. Derita kita nak buat sifat ni. Sifat riak ni cukup sukar nak buat. Dia datang juga duduk bisik-bisik dalam hati kita. Apa orang kata. Kita betul-betul jaga sifat. Kalau terdatang detik dalam diri saya, apa orang kata, saya tak berani cakap depan tuan-tuan yang alim-alim tuan. Ini bukan tahap saya, ini tahap profesor ni, doktor pun ni. Nak duduk depan ni. Tapi kita betul kerana Allah tadi, macam kita puasa. Oleh kerana kita buat kerana Allah, jadi walaupun hari biasa kan kita tak makan tak minum, kita boleh masuk hospital lapar dah tu, boleh masuk angin dalam perut kita. Tapi boleh kerana niat kerana Allah saja puasa esok hari kerana Allah, maka kita boleh puasa sampai petang. Dah sampai sebelah hari dah pun. Seorang pun tak sakit, semua sihat walafiat. Oleh kerana apa? Kerana Allah tadi. Kalau kita puasa kerana orang, tak tahan lama tuan-tuan. Dia binasa. Dia tak kekal. Itu sama-sama jaga kan? Sifat dia. Kita sama-sama duduk ni. Yang lebih di antara kita ni yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Allah nak la'allakum tattaqun. Ittaqullah. Allah nak yang tu ya. Penilaian manusia ni hari ini tuan-tuan, orang nilai daripada sudut siapa harta banyak, siapa pangkat tinggi, siapa glamour, hak tu orang kerja. Penilaian manusia masuk kita ada. Tak percaya nanti tengok pilih menantu. Orang minat kita akan tanya dia ni bersemayang ke beriman. Kita tanya dia kerja apa? Tak percaya. Ni orang mengaji pun macam tu juga kan? Ada belajar siang malam jadi pun tanya. Ni menantu anak main minang kat kita kerja apa bakal menantu kita bisa tu kerja apa? Kalau pengarah-pengarah belakang kita terima, jangan bertolak. Ini tuan-tuan, boleh berlaku. Tapi Allah menilai kita dengan sudut takwa. Makna buat yang Allah perintah, sungguh-sungguh buat. Dan tinggal yang Allah larang, sungguh-sungguh tinggal. Hak tu tuan-tuan nak nilai tu. Allah nak tengok yang tu. Kita boleh dapat ni tuan-tuan. Sebelah hari puasa ni dah boleh dapat dah takwa pada Allah Ta'ala. Dah boleh dah tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan kaki, tahan perut, tahan tangan. Semua dah tahan dah tu. Gak tu baik. Tak buat benda yang makruh, tak buat benda yang haram. Yang haram lagi tak buat, yang makruh tak buat. Di mana kita dah dapat pemurnian Allah dalam bulan yang penuh keberkatan. Itu kerana kita sama-sama berniat kerana Allah. Ubah dia juga. Ubah dia adalah kejujuran dan keikhlasan. Kerana Allah, kerana ulang banyak-banyak kali tentu dalam hati kita berpegang. Tengah sembahyang tadi, tengah baca tadi, apa orang kata buat. Kalau apa orang kata ini riak. Apa Allah kata, apa Allah kata. Allah kata apa ni aku kena buat elok, Allah tengok ni, Allah tahu ni. Kita ni sebenarnya tuan-tuan selalu kita ni pelakon semua nak tak dapat anugerah kita harian lah. Kita ni semua pelakon. Skrip dia Quran dan Sunnah Nabi. Sebab tu ibadat tuan-tuan yang diterima oleh Allah, yang ikut Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita reka sendiri dipanggil sesat. Kalau kita reka tuan-tuan tak ikut rujukan Quran dan Sunnah, dia kira sesat. Jadi kena ikut Sunnah Rasulullah apa dia? Yang Nabi utamakan dalam Ramadan, Nabi utamakan ibadat, fardu dan sunat, perbanyakkan amalan.
Kita ikut yang tu. Rasulullah buat ibadat ikhlas, dia memang suruh kita ikhlas, jujur. InsyaAllah kita diterima oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua tuan-tuan, yang upaya kita nak buat dengki. Ini dengki, sifat mazmumah. Penyakit ni banyak sekali menjangkiti orang yang mengaji, orang yang berdakwah. Padahal penyakit hati ini dia dosa besar ni dengki kan. Syirik tu pun dosa besar juga. Tentang dengki ni, dia tak rela dengan nikmat yang seorang lagi orang yang juga dapat kelebihan. Dia tak setuju dengan pemberian takdir Allah kepada orang lain yang lebih daripada dia. Dia berusaha nak berjatuh sesama sendiri, nak bagi hilang nikmat yang didapati oleh seorang alim yang dekat dengan kita juga. Maka ubat dia tuan adalah iman kepada Allah dan qadar. Kita kena redha dengan takdir Allah dan pelaksanaan Allah. Allah dia pilih nak bagi siapa yang dia kehendaki, kerajaan ke, pemerintahan ke, iman ke, Islam ke, dia yang memiliki semua-semua. Kita tuan-tuan dalam perjuangan nak menegakkan Islam ni, kita tak bimbang, kita tak ragu-ragu, kita tak takut, sebab adalah apa yang akan berlaku di bawah keputusan Allah belaka. Bagi orang tak beriman pada Allah, yang tak yakin pada Allah, yang tak percaya kepada Allah, mereka ni kalau menang, mereka kufur nikmat Allah. Kalau mereka akan pertikaikan Allah kepada Allah, mereka tak diterima kekalahan. Orang tak beriman. Maka nak buat macam mana? Kita tipu, kita kecoh, kita ampai. Senang ke tu? Senang. Hukum Allah tetap jalan. Kalau kita ambil sesuatu benar tanpa kebenaran, Allah jalan bukan di dunia tepat, di akhirat tak tepat. Di akhirat Allah tanya, dan kubur Allah tanya dah. Dalam kubur Allah tanya dah. Kita bertakwa selamat, tak bertakwa tak selamat. Maka kita mintalah lindung Allah Ta'ala daripada sifat ni tentang sifat dengki. Kena buat cek-cek malam kayak gini, cek hari ni. Kalau ada yang ni habis. Di mana Allah akan tarik balik segala pahala, dia bagi binasa. Yang ketiga tuan, yang ni pun ada kat saya, ada kat tuan, ada kat puan, takbur. Takbur adalah ada kat kita tuan. Rasa dirinya lebih dan hina orang, sombong. Di dunia, di akhirat tak boleh sombong orang. Sebab Allah yang boleh sombong dengan kita, kita tak boleh sombong, kita kena rendah diri Allah. Di dunia kita, sebab ilmu tinggi, pelajaran tinggi, pengetahuannya tahap kata tinggi lah. Maka dia tu rasa diri dia lah yang sempurna, yang lain tu tak sempurna. Tak mau terima teguran orang, tak mau terima pengajaran orang. Dia takbur namanya. Dia suka hina-hina orang. Ubat dia tu kan, rendah hati dan mengenali jiwa secara lebih dalam, iaitu disuruh kita bersifat Allah. Ini tentang penyakit ini. Tuan-tuan ingatlah, tiap-tiap kali mengajar, tiap-tiap kali mengaji, dia akan datang tiga sifat ini. Cepat-cepatlah kita minta tolong Allah supaya Allah buang sifat riak, dengki dan terima dalam majlis ini. Jadi malam ini tuan-tuan, saya nak baca satu tajuk yang berkaitan dengan 10 malam yang kedua. 10 malam yang pertama, Allah rahmat, Allah sayang kita, Allah belai kita, Allah berhati macam-macam kat kita, sampai ke peringkat kita tak larat nak bilang punya rahmat Allah banyak tuan. Yang malam yang kedua ni pula, Allah bagi 10 malam yang kedua ni keampunan, iaitu maghfirah. Nasihat daripada kitab jagalah Allah, Allah menjaga kita. Dr. Al-Qarni karangan dia, di mana dalam kitab ini kita nak menceritakan tajuk Allah ini Maha Pengampun dosa yang kita dah buat.
banyak mana sekalipun dia nak ampun. Bulan ni doa mustajab, bulan ni juga Allah ampun, Allah bebas. Begitu ramai orang beriman, orang Islam daripada api neraka. Tuan-tuan, bulan malam pertama tu kita dah dapat. Kita tunjuk kita seronoknya, gembira nak sambut Ramadan dengan penuh percaya Allah Ta'ala punya arahan, dengan penuh harap pahala yang dia nak bagi. Kita malam tu dah Allah ampun dosa malam tu dah. Kalau kita tuan-tuan ahli syurga ni, kalau mati tak mati lagi, tunggulah akan datang pula. Kita dah senarai orang yang tak berdosa tak? Seperti baru lahir daripada perut ibu, putih bersih. Tapi oleh kerana kita tuan-tuan tak berhati-hati, tak menjaga kepentingan pahala yang Allah bagi ini, kita pergi cemari dia dengan kita layan nafsu riak tadi, nafsu dengki tadi, nafsu takbur tadi, syarbut ta'am lagi, buruk makan. Ni tak jaga lagi mata. Kita mencemari balik. Sebenarnya Allah bagi 100% kat kita. Oleh kerana kita duk berlakon tadi, kadang-kadang tergelincir daripada skrip yang Allah bagi. Skrip Allah bagi itu tergelincir jadi pada berkorang. Lama-lama tinggal kosong. Orang masuk madrasah, saya tengok dalam fokus tu, dia terima madrasah. Malam ni malam yang ke-11 madrasah Ramadan dia kata. Kita masuk dalam bulan yang mana Allah tarbiyah kita untuk jadi orang bertakwa, untuk menetapkan kita supaya bertambah iman, bertambah bertakwa. Tapi kalau kita puasa tuan tak dapat keampunan Allah, takwa tak dapat, iman tak tambah, ilmu tak tambah. Kita puasa, ada lagu yang menyanyi budak-budak kecil umur 16 tahun, lagu puasa. Puasa apa kata? Puasa. Ayat dia pasal. Selepas ceramah agama dia pasal itu puasa. Hak tak boleh puasa. Kalau kita keluar kepada Ramadan, kita tuan-tuan tak dapat keampunan Allah, habis. Tak dinilai sebagai orang yang berjaya lah tuan-tuan. Itu ya. Semua orang nak berjaya lah. Tak seorang tak nak berjaya. Sama ada pangkat rendah, pangkat tengah, pangkat tinggi, semua nak berjaya. Orang yang main judi itu betul-betul haram. Allah larang, Allah laknat. Depa pun kalau boleh, kalau kita mau kena, tak kena, dia koyok mak khabar. Dia koyok. Tak naik nak mau dia kata. Tak naik nak mau ketika. Orang buat jahat pun nak berjaya. Tambah-tambah kita yang buat ibadat, yang buat macam taat, ni kita nak berjaya. Kita dah penat dalam letih siang malam. Tak, keputusan masuk neraka. Keputusan masuk neraka. Semua orang tak mau. Semua nak masuk syurga. Maka untuk nak masuk syurga, kita kena buat tuntutan yang Allah kehendak, iaitu jadi hamba kepada-Nya. Nah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi kamu berdoa, selagi kamu berdoa kepada aku dan mengharap kepada aku, aku akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Tuh. Dan aku tidak peduli dengannya. Banyak mana sekalipun kalau kita menadah tangan berdoa pada Allah Ta'ala, Allah kata dia nak ampun dosa kita. Inilah juga dosa kita ada 10. Dosa kecil kita ubat saja. Dosa besar jarang-jarang buat. Dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa zahir, dosa batin, dosa dulu, dosa sekarang, dosa akan datang baik. Ada orang merancang nak buat dosa akan datang pada dia, nak menipu, nak mengecoh semua ada. Tunggu masa nak sampai. Duk rancang nak menipu, nak mengecoh, apa semua ada. Ada itu dosa akan datang. Belum tahu lagi dia nak buat tak buat. Kalau mau panjang